Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program pameran maya penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Saya, Nurul Ain binti Muhammad Syahid Badli, selaku pengacara program pameran hari ini. Hari ini saya akan memberi penerangan tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Objektif pameran pada hari ini adalah untuk membantu masyarakat memahami konsep akidah dan ibadah, membantu masyarakat untuk menghayati sunnah Rasulullah dan pembentukan jati diri seorang Muslim yang baik. Kandungan pameran pada hari ini merangkumi definisi ringkas akidah, ibadah, sunnah dan jati diri Muslim. Seterusnya, prinsip penghayatan akidah, prinsip penghayatan ibadah, sunnah-sunnah Rasulullah serta ciri-ciri jati diri seorang Muslim yang baik. Kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu definisi ringkas akidah. Akidah, pengertian dari segi bahasa ialah kepercayaan yang kukuh di hati. Dari segi istilah pula ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Ibadah dari segi bahasa ialah induk dan patuh kepada Allah. Manakala dari segi istilah pula ialah semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah. Segala perbuatan yang baik merupakan satu ibadah jika niatkan kerana Allah. Definisi sunnah. Sunnah dijelaskan menurut bahasa Arab bahawa perkataan as-sunnah ialah at-tariqah, membawa erti kebiasaan, perjalanan hidup atau kelakuan yang terpuji maupun tercela. Istilah sunnah diulang-ulang dalam kitab hadis yang memberi erti perjalanan dan perilaku. Jati diri pula ialah sifat atau ciri unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu atau bangsa. Jati diri seorang Muslim dikaitkan lebih kepada agama Islam yang menteraskan kesopanan, keteguhan dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip penghayatan akidah yang pertama, amanah. Menjaga kepercayaan dalam melaksanakan ajaran Islam, mencerminkan sifat jujur dan bertanggungjawab. Itu merupakan prinsip penghayatan akidah iaitu amanah. Prinsip penghayatan akidah yang seterusnya ialah kepatuhan, iaitu menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi sebagai bentuk ketaatan yang merupakan rukun iman. Prinsip penghayatan akidah yang ketiga adalah keimanan. Mengimani semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk perkataan dan perbuatan sebagai sumber utama. Kita pergi kepada prinsip penghayatan ibadah iaitu khusyuk. Sentiasa merendahkan hati kepada Allah khususnya ketika sedang beribadah. Kita perlu sentiasa khusyuk ataupun fokus ketika kita beribadah agar lebih penghayatan dalam sesuatu ibadah tersebut. Prinsip penghayatan ibadah yang seterusnya ialah tawajuh. Tawajuh bermaksud memberi tumpuan hati kepada Allah, menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Prinsip penghayatan ibadah yang seterusnya ialah mengagungkan, iaitu melaksanakan ibadah dengan penuh rasa hormat dan mengagungkan Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan perlulah selitkan rasa hormat dan takut akan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita juga perlu mengagungkan Allah dan jangan menyekutukan Allah. Seterusnya, kita masuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah.
Sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada ia berbentuk percakapan, perbuatan ataupun persetujuan ikrar daripada Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak perbuatan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang mudah untuk umatnya meneladani. Secara umumnya, sunnah Rasulullah, terdapat banyak sunnah-sunnah Rasulullah, dan setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan merupakan sunnah. Jadi, antara contoh sunnah yang mudah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk contohi dan ikuti adalah mendahului kaki kanan waktu pakai kasut dan pakai kaki kiri saat menanggalkannya. Jadi, secara asasnya Islam mengutamakan sebelah kanan. Islam mengutamakan sebelah kanan dan sebelah kanan lebih afdal untuk perkara yang baik. Seperti contoh, memakai kasut ataupun melangkah ke dalam kelas, melangkah ke dalam masjid, kita mendahului kaki kanan. Dan kita menggunakan sunnah Rasulullah yang seterusnya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dengan senyuman yang tak lekang di wajahnya, kerana senyuman itu satu sedekah. Senyuman tidak memerlukan apa-apa bayaran untuk membuatnya, cukup sekadar senyum yang ringkas. Senyum juga mampu menceriakan hari orang dan ianya merupakan satu sedekah. Jika kita senyum dengan niat baik dan ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala kerana perbuatan senyum itu. Sunnah Rasulullah yang seterusnya, disunatkan untuk membaca bismillah ketika hendak memakai pakaian dan apabila ingin melepaskannya. Bismillah merupakan pemula bicara yang bermaksud dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi, setiap perkara yang kita lakukan, kita perlu dahulukan dengan bismillah, iaitu memulakan setiap perkara dengan nama Allah agar setiap perkara itu diberkati olehnya. Sunnah seterusnya, apabila bertemu dengan sesama Muslim, kita disunatkan untuk mengucapkan salam, iaitu Assalamualaikum, yang bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu, sama ada pada orang yang kita kenal atau tidak. Orang Islam merupakan satu keluarga yang berkongsi pertalian darah sebagai bersaudara. Jadi, dengan memberi salam pada orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, kita telah merapatkan jurang yang ada antara setiap umat Islam. Sunnah Rasulullah yang seterusnya, amalan berzikir juga merupakan perkara kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan, lidah baginda tidak lekang memuji nama-nama Allah yang indah tidak mengira waktu. Zikir merupakan satu amalan yang ringan untuk dibuat, tetapi pahalanya berat bila ditimbang di alam barzah nanti. Seterusnya, dengan membaca Al-Quran, kita akan memperoleh ketenangan dan kedamaian jiwa. Malah, membaca Al-Quran dapat meningkatkan tahap kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah. Rasulullah, seorang hamba Allah yang maksum, juga sentiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Jadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu meneladani apa yang Rasulullah lakukan dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran juga, kita dapat mendapat banyak faedah, iaitu ketenangan jiwa. Seterusnya, ciri-ciri jati diri seorang Muslim yang baik. Yang pertama, seseorang itu tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Jadi di sini, jika tiada perkara yang berfaedah ataupun kita terjumpa ataupun ingin terjebak dalam sesuatu perkara yang tidak berfaedah, kita perlu meninggalkannya. Dan itu telah membuktikan bahawa kita mempunyai jati diri seorang Muslim yang baik. Seterusnya, ciri-ciri jati diri seorang Muslim yang baik yang seterusnya adalah sentiasa bertakwa dan saling membantu. Sentiasa bertakwa dan saling membantu di sini
dalam konteks membantu orang dan masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan ciri-ciri jati diri seorang Muslim yang seterusnya. Seseorang Muslim itu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan kefahaman yang tepat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, orang yang paling baik antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Jadi, ilmu pengetahuan yang kita ada dan kita telah dapat, yang telah kita peroleh, kita juga boleh berkongsi ilmu itu dengan orang lain. Sebagai contoh, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain akan mendapat pahala yang cukup besar. Jadi, sekian saja daripada saya untuk program pameran hari ini. Diminta semua penonton yang hadir dalam Google Meet hari ini untuk mengisi link pendaftaran, untuk mengisi pautan pendaftaran untuk mendapatkan sijil penghargaan. Terima kasih. Jika tersilap bicara dan terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Kerana yang baik itu semuanya datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.